Begitulah tadi tuan-tuan dan juga puan-puan biodata Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam untuk sama-sama kita dengarkan taklimat dan juga amanatnya. Untuk itu majlis tanpa melengahkan masa dengan berbesar hati mempersilakan Yang Berbahagia Tan Sri Muhammad Zabidi Zainal, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia untuk tampil menyampaikan syarahan perdana bertajuk Transformasi Perkhidmatan Awam. Dipersilakan Yang Berbahagia Tan Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam transformasi, salam sehati sejiwa. Terima kasih saudara pengacara majlis. Yang Berbahagia Profesor Datuk Engineer Dr. Wahid bin Umar, Vice Chancellor Universiti Teknologi Malaysia. Yang Berbahagia Datuk Jalil Marzuki, Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Pembangunan. Yang Berbahagia Timbalan-timbalan Vice Chancellor. Yang Berbahagia Datuk Dr. Mazlan Yusof, Pengarah Intan, Pegawai Kanan Universiti, Pegawai Kanan JPA, Pegawai Kanan UTM, dan semua profesor-profesor, datuk-datuk, datin-datin, doktor-doktor, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini dapat saya bersama-sama bertemu dalam majlis yang begitu signifikan lagi bersejarah bersempena siri syarahan perdana Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang kali ini turun ke selatan untuk bertemu dengan profesor-profesor, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan penjawat awam di selatan. Izinkan saya memulakan mukadimah perbicaraan saya pada hari ini dengan petikan mutiara hikmah yang dalam sebuah kitab Minhajul Abidin, Jalan Allah Ahli Ibadah, yang pernah diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali, iaitu menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang ilmu ialah zikir, mencari ilmu adalah jihad. Tersirat dalam nasihat tersebut ialah kepentingan menuntut ilmu dan menyebar luas ilmu tersebut. Sesungguhnya perkongsian ilmu bererti menyebarkan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan cahaya dalam menerangi jalan kebenaran dan menjadi pembuka pintu kesejahteraan alam semesta untuk dinikmati oleh segala penghuninya. Para hadirin yang saya kasih sekalian, kegemilangan tamadun Islam dalam tempoh tidak kurang dari 4 abad menjadi sejarah dan momen teragung untuk dikenang bahawa satu masa dulu umat Islam sangat keterhadapan dalam bidang sains dan tradisi keilmuan. Saintis Muslim membintangi dunia keserjanaan dengan tamadun Baghdad ditandai sebagai puncak kegemilangannya, khususnya di era pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid dan putranya Khalifah al-Ma'mum. Harapkan panas sampai ke petang, rupanya hujan di siang hari. Teraju keilmuan sains dan teknologi di dunia Islam gagal untuk terus bertapak kukuh. Panji kecemerlangan ini akhirnya telah diambil alih oleh dunia barat yang begitu mencemburui era keemasan dunia Islam yang sebelum itu telah diranapkan oleh tentera Mongol pada abad ke-13.
Era sains dan teknologi, dunia Islam yang mengalami zaman gerhana telah membuka episod baru kepada tamadun Eropah yang mula bangkit dari zaman kegelapan atau lebih dikenali sebagai zaman Renaissance. Cengkaman pihak gereja yang sebelum ini begitu dominan dalam mewarnai landscape kehidupan masyarakat Eropah menjadi semakin longgar. Zaman kebangkitan menyaksikan golongan ilmuwan dan saintis mula menarajui perkembangan ilmu dan pengetahuan menerusi kajian dan penemuan-penemuan baru. Di dunia Nusantara, konflik yang wujud antara ahli agama dan golongan cerdik pandai telah menimbulkan pertembungan yang dahsyat sehingga mempengaruhi rakyat menolak pengkajian saintifik barat dan melihatnya sebagai satu perkara yang syirik dan harus ditentang. Lebih malang, pegangan seperti ini masih lagi berlegar dalam segelintir masyarakat sehingga kini. Polemik vaksinasi dalam kalangan masyarakat hari ini yang menjadi isu besar dan di media sosial dan perdana adalah antara contoh pertembungan pendapat dalam kalangan rakyat yang membenarkan hakikat ini. Kegagalan melihat sains dan teknologi sebagai pemangkin dalam meningkatkan kesejahteraan dan martabat umat memberi kesan yang sangat negatif dalam usaha mengembalikan kegemilangan Islam seperti yang dibanggakan pada satu masa dahulu. Isu-isu yang sering membelenggu lebih ialah bagaimana negara Islam yang mempunyai majoriti penduduk bumi dapat mempelopori semula penemuan dan ciptaan baharu sains dan teknologi selepas beberapa abad hanya sekadar menjadi pengguna, pengekur kepada kemajuan teknologi barat. Ledakan sains dan teknologi barat juga telah memunculkan globalisasi. Pada abad ke-20 sehingga kini, dampak dari kemajuan sains dan teknologi terus berkembang pesat, meninggalkan kesan yang begitu mendalam dalam kehidupan manusia. Dekad 80-an menyaksikan perkembangan sains yang membuka era baru dengan kemunculan teknologi pengkomputeran, teknologi maklumat, kawalan jarak jauh, teknologi angkasa, teknologi image, teknologi elektronik, dan fotonik, dan terkini nanoteknologi. Maka berdiri di atas hujah inilah saya berkeyakinan usaha mengangkat dan menjulang obor keilmuan dalam bidang sains dan teknologi bukan lagi menjadi satu keperluan, bahkan ia menjadi satu kefarduan. Ada atau tidak tak tahulah perkataan ini, cuma saya perkenalkan kefarduan yang wajib digalas oleh kita semua sebagai penjawat awam. Kalau kita melihat daripada masa yang lalu, perkembangan sains dan teknologi, kita juga telah mengikutinya dan mengekorinya. Dan bagaimana para cerdik pandai, ilmuwan seperti profesor-profesor, datuk-datuk yang berada di hadapan saya dapat menungkilkan idea-idea baru menjadi leader dalam perkembangan sains dan teknologi untuk menjadikan Malaysia sebuah negara pencipta, bukan lagi sebuah negara pengikut kepada perkembangan teknologi. Ini adalah cabaran kita, cabaran yang realiti yang perlu kita buat. Para hadirin yang saya kasihi sekalian, institusi pengajian tinggi mempunyai peranan dan sumbangan yang sangat signifikan dalam melaksanakan agenda transformasi negara. Penghasilan modal insan yang berkualiti tinggi merupakan salah satu faktor penentu kejayaan Malaysia ke arah status negara maju berpendapatan tinggi. Untuk itu, institusi pengajian tinggi dituntut untuk melakukan pengisian
dengan terus menjalankan usaha-usaha rejuvenasi dan penyuburan semula tamadun ilmu ke arah mengangkat martabat pengajian tinggi negara. Kebitaraan UTM dinobat sebagai salah sebuah universiti penyelidikan ataupun research university telah memberi peluang untuk memposisikan dirinya dalam satu trajektori yang tepat sebagai peneraju kecemerlangan penyelidikan dan pembangunan dalam bidang kejuruteraan teknologi tinggi. Testimoni kecemerlangan ini terzahir menerusi kejayaan tersenarai dalam ranking ke-100 dunia dalam bidang kejuruteraan dan teknologi serta menempatkan dirinya kedudukan 63 di Asia sebagaimana penerapan yang dikeluarkan oleh QS World Ranking 2016. Namun, kita amat menyedari untuk mengekalkan kelestarian dan kebitaraan, sesebuah institusi pengajian tinggi perlu memertabatkan persekitaran universiti yang membolehkan wujudnya kombinasi unik pembudayaan penyelidikan, pengajaran, pembelajaran serta professionalism, a unique fusions of education, research and professional practice. Saya dimaklumkan oleh Profesor Datuk Wahid tadi, di sini ada 5,000 pelajar PhD. Ini sesuatu yang sungguh membanggakan. Kerana inilah merupakan ruang dan peluang untuk kita terus meningkat dari segi bidang keilmuan dan jadikan bidang keilmuan itu satu praktis yang boleh dijadikan satu modal untuk kita membangunkan ekonomi kita dalam tempoh yang akan datang. Sejajar dengan itu, UTM perlu mencabar dirinya untuk sentiasa menerokai penyelidikan dan penemuan baru yang bukan sahaja sekadar memenuhi repository ilmu di universiti, bahkan membawa perubahan besar kepada kehidupan rakyat selaras dengan moto keramatnya, kerana Tuhan untuk manusia. Tanpa usaha dan komitmen padu seluruh warganya, saya yakin UTM tidak dapat berada di posisi yang membanggakan seperti mana yang telah diterangkan oleh Profesor Naib Chancellor tadi. Ini satu perkara yang perlu kita teruskan. Bukan saja di Universiti Teknologi Malaysia, tetapi semua universiti-universiti awam yang ada di negara kita perlu menuju ke hadapan untuk menjadi leader dalam bidang masing-masing. Itu merupakan satu transformasi yang perlu kita laksanakan secara bersama. Walaupun saya bertahu perkara ini tidak mudah dilakukan, tetapi kalau ada usaha, kalau ada perancangan yang menarik, yang strategik, saya yakin dan percaya bahawa rakyat Malaysia mempunyai kebolehan yang istimewa untuk meneruskan kegemilangan ini. Inilah tapak yang perlu kita luaskan, yang perlu kita bina secara bersama untuk memastikan negara yang dicita-cita untuk menjadi negara maju terus menjadi negara maju dengan rakyat berpendapatan tinggi melalui rekayasa dan sebagainya di dalam universiti-universiti itu. Hasil inilah yang perlu kita ketengahkan, kita komersialiskan di peringkat antarabangsa dan seranta di seluruh dunia. Ini yang perlu kita lakukan. Bukan lagi sekadar hanya membuat kajian dan kajian itu tidak kita komersialkan, kita simpan dan akhirnya tidak tahu ke mana apa yang terjadi dengan hasil penemuan-penemuan yang boleh kita buat, yang boleh kita jumpa itu. Para hadirin yang dikasihi sekalian, Badan Konsultasi Global tersohor, Frost dan Sullivan dalam kajiannya bertajuk Global Megatrends and Innovation Trends and Implications to Business, Society dan Culture telah mengenal pasti beberapa trend transformatif dan global forces yang berpotensi memberi kesan yang amat ketara kepada masyarakat seluruh dunia menjelang tahun 2020 ataupun menjelang tahun 2025. Walaupun ini bukan merupakan penemuan secara saintifik seperti mana research yang dibuat oleh universiti, tetapi ini adalah satu
yang praktikal, penemuan-penemuan praktikal yang perlu kita lihat secara bersama supaya kita memposisikan diri kita di dalam keadaan yang sedar akan apa yang sedang berlaku di seluruh dunia dan jangkaannya yang akan berlaku pada tahun 2025 yang akan datang. Kajian pada tahun 2014 tersebut telah mengenal pasti 12 megatrends yang akan memberi pengaruh hebat kepada ekonomi, bisnes, budaya dan kehidupan harian setiap individu. 12 megatrend tersebut ialah yang pertama, bercakap tentang urbanization, city as customer. Barangkali kita pun heran apa yang city as a customer. Nanti saya terang sedikit lagi. Yang kedua, bricks and clicks. Ini juga apa bendanya. Tapi ini adalah praktikal yang selalu dilihat akan berlaku perkara ini. Future infrastructure development. Yang keempat, smart is the new green. Innovating to zero. Health, wellness and well-being. Social trends, Generation Y, middle class, she economy and geo-socialization. Seterusnya, future of energy, future of mobility and connectivity and convergence. Seterusnya, economy beyond BRICS, the next game changer. And lastly, new business models, value for money. Sebahagian besar daripada 12 megatrends ini yang menerjah ke seluruh pelosok dunia dalam tempoh 30 tahun akan datang bukanlah sesuatu yang asing kepada kita. Ada di antaranya telah pun mula berakar dan kesannya juga telah kita rasai pada masa ini. Dalam konteks syarahan ini, saya berpandangan terdapat sekurang-kurangnya 5 megatrends yang sesuai untuk ditekuni, dianalisa supaya kita dapat memposisikan diri kita supaya kita dapat bergerak seiringan dengan apa yang telah saya nyatakan tadi. Yang pertama adalah berkaitan dengan urbanization, city as a customer. Buat julung kalinya dalam sejarah peradaban dunia, dianggarkan sebanyak 56% daripada populasi dunia akan mendiami kawasan bandar pada tahun 2020 atau mewakili jumlah seramai 4.3 bilion orang yang akan duduk di bandar. Ini pertama kali berlaku dalam sejarah peradaban manusia. Migrasi mega penduduk pula akan mentransformasikan bandar kepada hub ekonomi yang lebih besar dan menyaksikan munculnya fenomena mega cities. Yang ini juga kita lihat, bukan saja orang duduk situ, tetapi dia akan memberi kesan yang lain kepada perbandaran itu, pada city itu. Pelebaran kota ini akan membawa kepada terjelmanya ataupun terbentuknya mega regions, mega corridors, dan barangkali yang juga perlu kita memberi perhatian ialah mega slums. Jadi dah jadi mega semua ni, slum pun jadi mega juga. Sebab orang tak ada rumah nak duduk dan sebagainya. Jadi ini juga kita perlu address kalau kita nak elak apa yang berlaku. Ini yang saya katakan, para ilmuwan dan profesional dapat melihat perkara ini, merancang bagaimana bandar yang kita nak supaya kita tidak mewujudkan mega slum. Di samping kita memikirkan dari segi mega economies yang akan berlaku dalam mega cities. Menjelang tahun 2025, Frost dan Sullivan meramalkan sebanyak 35 mega cities akan muncul di seantero dunia. Seluruh dunia akan ada 35 mega cities. Dan daripada 35 itu, 18 mega cities ataupun hampir 18
ada di 13 daripada 18 megacities ini akan berada di Asia. Bayangkan, di benua Asia akan memiliki hampir 18 megacities dan 13 megacities adalah di Asia. Dalam konteks Malaysia, kerajaan mensasarkan untuk membangunkan 4 bandar utama, iaitu Kuala Lumpur, Johor Bahru, Kuching dan Kota Kinabalu sebagai bandar berdaya saing menjelang tahun 2020. Matlamat ini adalah selaras dengan pemacu perubahan rancangan Malaysia ke-11, iaitu pelaburan bandar berdaya saing. Bandaraya terbesar di Malaysia iaitu Kuala Lumpur sahaja telah menyumbang 14.8% kepada KDNK keluaran dalam negara kasar pada tahun 2015. Ini sudah berlaku. Dan yang akan datang kita kena lihat lebih daripada itu. Perbandaran memainkan peranan penting dalam pertumbuhan negara dengan menyediakan peluang pelaburan, perdagangan, meningkatkan keterhubungan dengan kawasan pinggir dan luar bandar. Ini yang saya lihat kita sebagai tokoh-tokoh akademik, tokoh-tokoh keilmuan harus melihat dalam pembinaan perancangan bandar-bandar yang akan timbul. Dan begitu juga practitioner, pegawai-pegawai di bandar besar seperti Johor Bahru dan sebagainya kena melihat perkara ini supaya perancangan pembangunan kita seiring dengan apa yang kita nak, dan pada masa yang sama kita tidak nak berlaku mega slums seperti mana yang dinyatakan. Ini perlu kita jaga, dan bandar-bandar ini perlu dirancang sedemikian rupa supaya tidak berlaku limpahan-limpahan yang tidak diingini. Selaras dengan matlamat Malaysia untuk merekayasa dan merangsang pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan pembaharuan bandar adalah sangat penting dalam mewujudkan nadi aglomerasi ekonomi yang kukuh. Dalam hal ini, saya melihat bahawa perkongsian strategik di antara pentadbiran megacity, agensi swasta dan ahli akademik merupakan model kerjasama yang terbaik dalam menguruskan fenomena ini. Seterusnya saya akan pergi ke yang kedua, iaitu Smart is the New Green. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana produk dan perkhidmatan mesra alam pada masa kini bakal diganti dengan produk dan perkhidmatan pintar yang ditambah nilai dengan teknologi imbasan pintar atau Intelligent Sensing Technology. Dengan dimobilisasikan oleh Internet of Things ataupun IoT dan komunikasi mesin kepada mesin, M2M, teknologi pintar digital akan menjadi pemacu utama yang menentukan kecekapan dan kemampanan pelbagai aplikasi yang digunakan secara meluas dalam kehidupan moden hari ini dan masa hadapan. Di sini barangkali UTM boleh cuba, sebab UTM ada dalam bidang teknologi, perkomputeran dan sebagainya. Internet of Things, I think semua orang dah tahu. Kalau yang berada dalam ICT,